Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Yang dimuliakan kaum muslimin, ma'arifin, Tuan Imam, Mufti Surau, Edik Surau, khususnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir berjemaah Isya dan tarawih pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama kepanjatkan sekarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada kita, dan insya-Allah menambahkan kenikmatan kepada kita, dan segala kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung Ramadan, yang mana kita melalui fasa yang pertama, yaitu fasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ramai, sebab semua orang suka pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun dia memang suka kepada hamba-hamba dia memberi rahmat. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita manusia, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim. Kita kata non-Muslim lah, tak kata kafir. Sama ada dia Islam ataupun kafir, jangan kata kafir. Ataupun sama ada dia berdosa, seorang yang ma'asi, seorang yang membuat maksiat ataupun seorang yang soleh. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah ulat di dalam batu pun ada dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita orang Islam dan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita nak kejar sekarang ni ialah rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai rahmat yang kita telah dapat, rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mana dia Ar-Rahman Ar-Rahim ni, pemurah dan penyayang ni, sekali kita tengok kita rasa sama je. Sama je. Tapi kalau sama, takkan Allah nak ulang dua kali benda yang sama. Mesti ada perbezaan. Perbezaan yang paling ketara sekali ialah Rahman Allah SWT merangkumi semua makhluk Allah SWT, dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah kita berada di situ. InsyaAllah kita sama-sama doa. Walaupun kita tahu kelemahan diri kita, kemungkinan kawan kita tak tahu kelemahan kita, dan kemungkinan isteri atau suami kita tidak mengetahui secara sepenuhnya kelemahan kita. Tapi kita tahu kelemahan kita, dan walaupun ada kelemahan kita, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kelemahan-kelemahan kita dengan
permohonan ampun kita kepada Allah SWT dengan ibadah yang sekadar yang kita lakukan kepada Allah SWT. Semoga dengan rahim tadi kita mendapat rahmat Allah SWT, kerana hanya senya dengan rahmat Allah SWT yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah SWT. Dan kita telah melalui fasa rahmat tadi, dan juga kita baru kita melepasi fasa pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengampunan kepada kita. Kerana kalau tidak, dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya kita menjadi manusia yang paling rugi. Kerana apa? Kerana semua kita ni berdosa. Semua kita ni melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa kecuali nabi-nabi, dia mereka maksum. Selain daripada nabi-nabi melakukan dosa. Tapi kita mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan dosa kita. Dan di bulan Ramadan ni dengan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan fasa-fasa, 3 fasa: fasa rahmat, fasa pengampunan. Fasa pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di fasa pengampunan, kita telah melewati fasa pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bagi peluang di situ. Jadi kita ambillah kesempatan daripada pengampunan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pengampunan yang banyak, supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengampunan tadi Allah SWT dapat memberi memberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan alhamdulillah kita berada di fasa yang terakhir, iaitu fasa pengampunan, penghapusan daripada dosa. Dan insya-Allah kita telah melalui 3 fasa tadi, dan kita sedang berada di fasa yang terakhir. Semoga kita berjaya sehinggalah ke akhirnya. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Ini baru mukadimah, belum lagi masuk. Okey, apa? Okey. Cuma saya tertarik dengan seorang ustaz tu daripada utara, Ustaz Nadrul. Dia bagi penjelasan. Dia kata kita waktu kita seorang tarawih ni selawat ni baguslah, selawat juga. Tapi dia kata saya pun tertarik dengan itu. Memang ada benar. Dia kata kita kata as-salatu tarawih min qiyami syahri ramadan asabakumullah. Kita jawab apa? As-salatu la ilaha illallah. Ya, as-salatu tarawih min qiyami syahri ramadan. Salat sembahyang tarawih yang didirikan pada bulan Ramadan, asabakumullah, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab dia, as-salatu la ilaha illallah. Sembahyang tiada Tuhan melainkan Allah. Itu dia makna dia. Kurang sesuai dengan apa yang disebut oleh Bilal yang tadi kita sambut. Dia mengatakan bahawasanya sesuai kalau kita tahu, kita kata as-salatu lillah la ilaha illallah. Jadi dia kata sembahyang itu mendapat ganjaran daripada Allah SWT yang tarawih tadi. Maka kita jawab sembahyang itu kerana Allah. Kita sembahyang ni bukan nak dapat ganjaran daripada Allah. Kita sembahyang ni kerana Allah. Nak dapat apa? Redha Allah. Sebab kalau kita dapat pahala, ganjaran redha lah, bukan nak dapat ganjaran pahala semata-mata. Sebab dengan pahala ibadah kita buat ni belum tentu, kita bukan kata belum tentu, memang tak setimpal untuk Allah nak bagi syurga kepada kita. Allah nak bagi rahmat dia, nak bagi nikmat dia kepada kita di akhir akhirat nanti, hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jawab bila kata sembahyang tarawih pada bulan Ramadan dapat ganjaran yang besar. Kita jawab as-salatu lillah, aku sembahyang kerana Allah, bukan lain, kerana Allah. Allah nak bagi, tak bagi tu hak dia. La ilaha illallah, aku jawab lagi. Agak menarik juga jawapannya. Tapi sebenarnya selawat waktu yang tarawih pun hanya dibuat oleh ulama-ulama, dan benda tu baik kita ikut. Jadi kalau kita ubah sikit pun tak jadi masalah.
Dan kemungkinan asalnya mungkin as-salatu la ilah, tapi orang lain dia tak boleh bahasa Arab. Dulu lagi lemah bahasa Arab orang kita. Jadi dia sedap mulut je. Saya ingat saya ketik-ketik dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya orang tua-tua dulu pun dia pun tak tahu apa kadang-kadang dia sebut. As-salatu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaihi dengar salam alaihi ni apa dia ni? Kita pun salam alaihi. Bukan kata assalamualaikum kan, tapi nak ke arah tu. Jadi bila kita belajar baru tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dia pakai ikut je. Kalau tak belajar dia pakai ikut sedap mulut, macam dengan budak kecil-kecil baca Quran. Budak umur 4 tahun, 3 tahun baca Quran. Dia baca sebutan telo ikut sedap mulut dia je. Dia tak betul pun, tapi taklah salah, dia budak. Dia bukan nanti kita taklah jadi macam tu. Okey. Cuma di sini saya ditarik dengan ayat semua berkaitan dengan situasi yang berlaku hari ini. Marilah sama-sama kita menarik sedikit peristiwa apa yang berlaku hari ini. Kita berada di penghujung zaman. Tertarik dengan surah Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wal-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan ayat sini ke akhir. Allah sebut apa ni? Wat-tini wal-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Jadi walau minta maaf, tajuk lain yang diberi, tapi saya baru tengok tadi, tengok sebelum tu dah tengok dah awal Ramadan hari tu, tapi tak tengok. Tengok tak tahu malam ni ada. Tengok ada tajuk. Tak lah nak tengok. Jadi tak apalah, saya bawa tajuk lain apa lah. Okey. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Tursina dan negeri yang aman. Negeri yang aman ini. Rupanya apa yang diceritakan dalam surah Tin itu dia ada kaitan dengan nabi-nabi, berkaitan dengan agama-agama yang ada di dunia ini, berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang akan berlaku di akhir zaman ini. Maka ulama tafsir di antaranya tafsir Tabari, dia mengatakan bahawasanya wat-tini wa zaitun ini dinisbahkan kepada negeri Syam. Negeri Syam. Wa turi sinin dinisbahkan kepada bukit Tursina. Bukit Tursina ini berada di negeri Mesir. Dan pada satu ketika dulu dia telah ditawan oleh Israel beberapa tahun. Dan waktu di sini wahadzal baladil amin. Negeri yang aman, yang makmur ini ialah Makkah. Dan boleh kata hampir kesemua ulama mentafsirkan sebegini, seperti yang ditafsirkan oleh Imam Tabari. Jadi wat-tin wa zaitun dinisbahkan kepada negeri Syam kerana apa? Kerana negeri Syam ialah negeri yang cukup subur buah tin dengan buah zaitun. Dan buah tin dan buah zaitun yang terbaik daripada negeri Syam. Walaupun ada orang mengkaji bahawasanya di Maghribi lebih baik buah tin, di Ukraine ke mana lebih baik buah tin, tak kira lah mana pun, tapi Al-Quran menceritakan bahawasanya di sinilah yang terbaik buah tin dan buah zaitun. Zaitun di sinilah yang terbaik. Dan hari ini dikuasai oleh Israel. Kalau kita makan buah minyak zaitun, sebahagian daripada kurma, kita perhati betul-betul. Sebab Israel mereka menghasilkan, sebab tanah itu subur untuk tanaman-tanaman zaitun dan kurma ni tadi mereka tanam dalam bentuk yang banyak, dan mereka menggaji ataupun memperhambakan orang Palestin kerja dengan mereka. Orang Palestin tak ada pilihan. Okey. Negeri Syam. Negeri Syam ni di mana? Kalau kita tak betul-betul memahami, kita mengatakan bahawasanya negeri Syam ni ialah di Syria.
Di Damaskus, di Damsyik. Negeri Syam ni bukan hanya di Syria, dia mengangkumi 4 negara hari ini. Kalau dulu dia tak pecah macam tu, siapa yang pecah macam tu? Pecah ada perintah ni kerja penjajah, kerja British. Dia terdiri daripada Palestin, Lebanon tu kecil dia negeri tu. Palestin pun kecil dia, tapi dia pecah-pecah. Jordan dan Syria. 4 negeri ni ialah negeri Syam. 4 negeri yang negeri Syam. Negeri ni daripada boleh kata di tengah-tengah dunia. Daripada dulu sehingga ke hari ini dia sentiasa bergolak. Dan di akhir zaman Rasulullah SAW menjanjikan atau menceritakan kepada kita bahawasanya dialah yang paling aman sekali, dan menjadi pusat pemerintahan Imam Al-Mahdi. Dan Waturi Sinin dan Bukit Tursina. Di mana? Di Mesir. Di Semenanjung Sinai, Bukit Tursina. Dan wahadzal baladin amin di Mekah. Jadi nabi-nabi ulul azmi, khususnya yang 4 tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Satu lagi Nabi Nuh, Nabi ulul azmi. Khususnya Nabi yang 4 ni dia bermain di sekitar situ saja kalau kita tengok. Dan Nabi Nuh alaihissalam, selain dia bersempah Nabi Adam, Nabi Nuh ialah bapa semua manusia. Sebab apa? Sebab ketika mana berlaku tufan, bukan tufan Aqsa ni, tufan zaman Nabi Nuh, banjir besar. Jadi semuanya orang mati, kecuali anak keturunan Nabi Nuh yang 40 orang. Yang ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang, 80 orang, 40 pasal anak-anak Nabi Nuh. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dia bapa kepada nabi-nabi. Sebab bermula daripada Nabi Ibrahim lah lahirnya banyak nabi-nabi. Nabi Ibrahim dia lahir di Iraq, di Babylon. Dan di satu kampung bernama Padang Aram, satu daerah bernama Padang Aram. Kemudian apabila dia bebas daripada kena Makkah, daripada oleh Namrus, dia keluar daripada Iraq. Jadi senang mengatakan dia tak balik. Dia keluar, dia menetap di Palestin, dia menetap di Baitul Maqdis. Dan kalau kita tengok Syam ni tadi, nanti kita kata Syam ni tadi, dia di samping 4 negeri itu dia pusat dia di Baitul Maqdis. Pusat dia di Baitul Maqdis. Dan Allah sebut juga dalam surah Al-Isra, menceritakan tentang Isra Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang mulianya dan berkatnya bumi Syam tadi. Barakna haulahu, diberkati sekeliling. Sekelilingnya apa? Sekeliling Baitul Maqdis. Di situ lahirnya bertapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di situ lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa di antara banyak disebut dalam Al-Quran, antara Nabi yang paling di antara Nabi yang 5 orang terbanyak disebut dalam Al-Quran. Dan banyak sejarah dan cerita-cerita yang penting yang ada di situ, dan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan di Bukit Tursina, Bukit Tursina itu menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Seperti mana kita tahu Nabi Musa lahir di mana? Lahir di Mesir. Kemudian dia hijrah duduk dengan Nabi Syuaib di Palestin. Kemudian dia kallamallahu Musa taklima, bercakaplah Nabi Musa dengan Allah SWT dengan percakapan. Di mana? Di Bukit Tursina. Dan
negeri yang aman, negeri tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nak cerita kata sekitar tadi, sama ada Syam ataupun Iraq yang Nabi Ibrahim lahir, dan atas sikit pada Syam ni tadi, sempadan dengan Iraq tadi, itulah terdamparnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ada mengatakan dia masih termasuk dalam Syam. Kalau dia dibahagi sempadan oleh British, dia termasuk di dalam negeri Turki. Tapi walau macam mana pun dia berada dalam negeri Turki hari ini. Itu sekitar pun. Dan di bawah sikit daripada Tursina tu di Mesir, di Kahirah, kan Nabi Musa lahir, dan Nabi Musa banyak sejarah di sekitar situ. Rupanya Allah SWT memberi gambaran kepada kita bahawa satu hari nanti peristiwa besar akan bermula daripada dulu sehinggalah hari ini peristiwa besar akan berlaku. Dan ketiga-tiga Nabi ataupun keempat-empat Nabi Ulul Azmi ataupun kesemua Nabi tadi, semuanya membawa Islam. Tidak ada seorang Nabi pun membawa agama lain daripada Islam. Tapi macam mana Ustaz? Agama Yahudi disandarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Agama Yahudi disandar kepada Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Itu diselewengkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini dia cukup jahat. Dia bangsa yang penakut disebut dalam Quran. Dan dia bangsa yang tak boleh dipercayai. Dia bangsa yang suka tikam belakang orang. Macam-macam bangsa Yahudi. Itu bangsa Yahudi. Dan Yahudi lah yang menyelewengkan kitab Taurat. Dan akhirnya dinisbahkan kepada agama Yahudi. Dan satu-satunya agama yang mengikut keturunan ialah agama Yahudi. Siapa Yahudi ini tadi? Yahudi ialah dinisbahkan kepada anak Nabi Yakub, yang mana anak Nabi Yakub ini tadi merancang membuang adik mereka di dalam telaga, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Disitulah mulanya lahirnya bangsa Yahudi. Rupanya bermula lahir bangsa Yahudi, mereka telah melakukan khianat. Khianat kepada mereka, kepada siapa? Khianat kepada adik mereka. Khianat kepada siapa? Khianat kepada ayah mereka. Siapa ayah mereka? Ayah mereka ialah Nabi Yakub alaihissalam. Khianat kepada ibu mereka. Mula-mula bangsa Yahudi muncul pun mereka dah mengkhianati orang yang rapat di sekeliling mereka. Sebab apa? Anak Nabi Yakub ada 12 orang. Sebab apa? Dia dinisbahkan kepada Yahudi tadi, Yahuza tadi. Seorang saja. Nama lain ramai lagi. Dan dikatakan Yahuda lah di antara perancang utama. Tapi kena ingat, walaupun macam tu, mereka ni, ulama-ulama mengatakan mereka ni masih lagi Islam. Cuma mereka melakukan dosa. Dan mereka ni tadi ketika mana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf menjadi menteri, mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf dan settle waktu itu. Tapi tabiat keturunan mereka selepas tu masih mengkhianati lagi, mengkhianati nabi-nabi, dan akhirnya mereka ni membunuh nabi. Disebut dalam Quran, bighairil haq, membunuh nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Bunuh nabi ni tak ada alasan yang benar. Ada beberapa ayat Quran di antara dia dalam surah Al-Baqarah tu dia lebih kurang dalam ayat yang depan-depan surah Al-Baqarah tu dia cerita dah Yahudi ni golongan yang bunuh nabi.
Walau turunan nabi ghairil haq, mereka membunuh nabi-nabi dengan cara yang salah, cara yang tak betul. Bermula daripada datuk nenek mereka mengkhianati Nabi Yakub, ayah mereka sendiri, dan akhirnya mereka membunuh nabi-nabi. Dan Israel tu mari daripada mana? Israel tu mari daripada nama Nabi Yakub. Gelaran Nabi Yakub ialah digelarkan Israel. Itu bangsa Yahudi, mula-mula muncul bangsa Yahudi dekat sini. Dan hinggalah ke hari ini. Sebab itulah bangsa Yahudi kalau kita tengok cukup jahat, cukup zalim. Dan mereka ni tadi bila duduk di Mesir, mereka pindah semua duduk di Mesir. Mereka mula wujud di Palestin. Wujud di Palestin, dan di Palestin itulah ada dah bangsa lain waktu tu. Bangsa mereka baru wujud. Waktu mana Nabi Ibrahim hijrah daripada Babylon ke Palestin, dah ada bangsa lain di situ, bangsa Kanaan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat anak nama Ishak. Ishak tadi lahir anak nama Yakub. Dan Yakub ni tadilah dinamakan Israel. Bani Israel anak cucu dia, anak Yakub ada nama Yusuf, ada nama Yahuda, ada nama Bunyamin, dan 12 orang nama-nama lagi. Ada lagi semua 12 orang. Di situlah wujudnya bangsa Yahudi. Dan mereka semua dari berhijrah ke Mesir. Tak tinggal seorang pun. Masuk Nabi-Nabi Yakub jadi hijrah ke Mesir. Duduk di Mesir, mereka sebab Nabi Yusuf Perdana jadi menteri, menteri yang kita kata menteri yang menteri kanan lah itu. Mereka ni hidup cukup bebas, cukup mulia di Mesir tadi. Akhirnya datang Fir'aun, mereka menjadi bangsa yang cukup hina pada waktu itu. Dan sehinggalah mereka dihina oleh Hitler. Tapi Allah janji 2 kali mereka melakukan kerosakan. Dan inilah kerosakan yang terakhir, ini nak menandakan kiamat kita. Lepas tu orang Yahudi tadi akan dikalahkan terus. Tak ada, Yahudi tak akan bangun sehinggalah kiamat. Inilah kerosakan yang mereka lakukan. Kalau kita tengok, ya Allah, saya tak lalu, tak mampu nak tengok. Mereka buat orang Palestin ni lebih daripada binatang. Tak ada balas kasihan. Kita tengok kucing, kalau kita nak buat kucing lebih kurang, kita rasa tak lalu. Bukan kata kucing, kita orang Islam tak suka babi ya. Tapi kita nak bunuh babi lebih kurang, kita tak lalu. Bukan tak lalu sebab kita tak sampai hati. Itu babi, na'udzubillah. Tapi mereka buat orang Palestin ni, ya Allah, Allah nak tunjuk. Dan Allah nak tunjuk juga kesabaran, kehebatan orang Palestin yang mempertahankan akidah. Kalaulah kita lah, orang Melayu lah, maksud saya segi kat sana, saya tak mampu. Tak mampu, habis, trauma habis. Tapi mereka masih kuat lagi. Mereka kata apa? Kami ada Allah, kami ada Allah. Allah bagi mereka cukup hebat. Mungkin sebab keberkatan bumi itu sama. Bila kita sampai ke sana, berkat bumi tadi, dia aura dia mari kepada kita. Dan keberanian tu, keyakinan, keberanian tu pun muncul. Kesemua Nabi-Nabi ni buat Islam. Dan orang bertanya pula, macam mana Nabi agama Kristian dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Mereka juga ada kitab Injil. Taurat orang Yahudi, Injil orang Kristian. Kitab Injil yang sebenar juga telah dipesongkan oleh mereka. Siapa yang pesongkan kitab Injil juga adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan mereka usaha nak memesongkan Al-Quran ni zaman Nabi lagi. Zaman Nabi lagi, orang Yahudi juga. Ya, tu kata jahatnya Yahudi. Mereka merosakkan agama Islam yang dibawa oleh datuk nenek mereka, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak,
Kemudian nabi-nabi sebelum itu, nabi-nabi selepas itu, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua dibawa, mereka rosak habis semua. Zabur, itu kepada Nabi Daud pun mereka ubah juga, Yahudi, tiga Yahudi. Dan sehingga Quran pun mereka nak ubah dulu. Tapi mereka tak mampu nak ubah. Sebab apa? Sebab Allah dah janji, dah Allah jaga, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang tolong kat Al-Quran. Allah kata kami jaga Quran ini. Mereka tak boleh nak ubah Al-Quran. Hari ini mereka nak rosakkan orang Islam. Mereka tak boleh nak rosakkan sepenuhnya. Hanya orang-orang Islam yang terpengaruh dengan mereka sahaja yang rosak. Yang rasa lebih utama menjaga hati orang Islam. Sebabkan Nabi Muhammad SAW dia berlemah lembut dengan orang Islam Rasulullah, dan tegas dengan orang kafir. Lupa dah bahasa Arab. Tapi kita dah orang-orang hari ini mereka terpengaruh dengan kita kata formula ataupun pemikiran liberal ataupun sekuler yang dibawa oleh Barat. Liberal menyamakan semua agama tadi. Ataupun Yahudi itu bukan baru, mula daripada dulu lagi Yahudi tadi. Hari ini mereka merancang berfikir macam mana nak rosakkan Islam tadi. Mereka menyamakan semua agama. Semua agama ni sama. Mereka kaitkan dengan kita apa? Mereka kaitkan semua agama ni adalah agama Nabi Ibrahim. Mereka kata bermula Nabi Ibrahim. Agama Islam. Dia agama yang tiga agama, yang agama daripada langit, cuma dua diselewengkan. Jadi tiga, asalnya satu di Islam, iaitu agama Yahudi. Mereka kata daripada agama Yahudi Nabi Musa. Nabi Musa anak cucu Nabi Ibrahim. Dan agama mereka Kristian, Nabi Isa. Nabi Isa anak cucu Nabi Ibrahim melalui Ishak tadi. Dan Nabi Muhammad juga anak cucu Nabi Ibrahim daripada Ismail, abang ataupun adik kepada Nabi Ishak, agama Abraham. Jadi semua agama ni sama tu. Tapi sedangkan Allah kata inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam, hanya saja Islam. Dan Nabi kata apa? Al-Islam ya'lu wa la yumla alaih. Islam yang paling tinggi, yang paling mulia, tidak ada yang setara dengan dia. Jadi kita orang Islam pun terpengaruh. Sama, kena jaga sama, kena bagi sama rata. Kalau kita buat surau, mereka pun boleh buat gereja, boleh buat tempat mereka. Kalau bagi sumbangan dekat Islam macam ni, dekat mereka pun kena bagi macam ni. Mereka menyamakan semua agama. Itu yang siapa yang menyamakan semua agama, dia sesat. Tak sama, Islam tak sama dengan agama lain. Semua agama tadi sesat. Dan kalau ikut kajian Islam, kajian agama-agama yang bukan daripada langit pun asalnya tadi agama daripada agama Islam. Banyak pecahan agama mari daripada Nabi Ibrahim AS. Sebab tu kalau kita tengok banyak agama ada nama Ibrahim lah, Abraham lah, Rahman lah. Tengok, isteri Nabi Ibrahim nama Sarah. Kalau ikut dalam agama Hindu, Saraswati. Ada dia punya dewa-dewa, saya tak pandang. Ada Auni panas. Tapi nak cerita kata asal usulnya satu je Islam. Bermula daripada Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Tetapi manusia ni dia suka mengada-ngadakan benda yang tak ada. Sebab tu Rasulullah nak memelihara umat dia, Rasulullah tak bagi bid'ah. Bid'ah bid'ah ni sesat. Rasulullah tak bagi buat tiga bid'ah. Tapi ulama menafsirkan macam mana yang bid'ah yang Rasulullah tak bagi ni. Ada ulama menafsirkan.
ulama menterjemahkan lagi macam mana yang dikatakan bid'ah-bid'ah yang tak lagi gitu. Tapi kita orang awam ni kita kena faham bid'ah tu ialah mereka benda yang berkaitan dengan agama tu. Menambah-nambah, menambah yang tu tidak diberi dan dolalah sesat. Al-bid'ah tu dolalah. Dolalah fitnah. Bid'ah tu sesat. Yang sesat tu masuk neraka. Tapi ada ulama mengkategorikan bid'ah tu. Tapi nak cerita ke sini bahawasanya punca kerosakan di atas dunia ni tadi tidak ada lain melainkan daripada bangsa Yahudi. Sebab tu kalau kita belajar cerita-cerita berkaitan dengan penambahan, ubah Quran, ubah kitab-kitab dan sebagainya, cerita mengaut-ngaut dalam berkaitan dengan agama dan semua ni dia panggil Israeliat. Sebab apa dia panggil Israeliat? Sebab dia sandarkan kepada orang Yahudi, orang Israel tadi. Orang Bani Israel lah, anak cucu Nabi Yaakob tadi. Sebab dia panggil Israeliat. Tapi ada cerita-cerita yang di situ tidak dibawa oleh Yahudi, dipanggil juga Israeliat. Sebab apa? Sebab dia memang terkenal dia dengan penyelewengan, penipuan dan sebagainya orang Yahudi tadi. Dia banyak sangat dia punya kejahatan, keburukan tadi. Bila orang lain buat buruk pun disandarkan kepada dia. Seorang orang betul kaki mencuri lah, tiba-tiba satu tempat tu rumah kena curi, tak tahu siapa dia. Firstnya polis akan pergi tangkap dia dulu. Sebab dia memang kaki mencuri, walaupun dia tak mencuri waktu tu. Macam tu juga Yahudi tadi dipanggil cerita-cerita Israeliat, cerita-cerita merapu, cerita-cerita yang ditutup tambah. Di antara Israeliat ni dia kata apa? Nabi Daud pernah Allah turun ke bumi berlawan dengan Nabi Daud. Akhirnya Allah kalah. Dia kata itu cerita-cerita merapu. Orang Yahudi dia percaya ada. Dan Nabi Daud menang. Dan Allah kena dengar cakap Nabi Daud. Itu cerita yang merapu. Banyak lagi lah yang tu jelas nak merapu. Kadang-kadang tu kita tengok betul ke tak, betul ke tak. Jadi kalau kita tak letak ulama di depan, orang-orang yang faham agama, yang ikhlas dalam agama dan faham dengan agama di depan, panduan kita memang kita akan rosak. Macam cerita-cerita baru ni berkaitan dengan istilah kafir dan sebagainya. Kalau kita tak buat panduan pada ulama, kita pakai logik akal, logik kasar, panggil dengan muslim dan sebagainya. Tapi kalau kita balik kepada agama ni tadi, rupa-rupanya yang ni yang betul. Macam dulu Tuan Guru Nek Ali kata apa? Allah samsi. Semua orang marah. Kita yang tak ngaji mana ni, kita kata betul kau. Tak patut betul nak yang dikata Allah samsi. Bila kita belajar balik, betul. Jadi sesuailah dengan apa yang Nabi kata, al-mar'u aduwwu ma jahila. Manusia menjadi musuh apa yang dia tak tahu. Jadi Allah kata dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pakar jika kita tak tahu. Berkaitan dengan sakit, demam, tanya doktor. Berkaitan dengan tanaman, nak suburkan pupuk, nak bagi buah banyak dan sebagainya, tanyalah banyak pertanyaan. Tapi berkaitan dengan agama, tidak dapat tidak, mesti kita kena berpandukan ulama. Sebab apa? Ulama warasatul anbiya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan di sini, mana kita pergi pun kita jaga Islam kita. Janganlah terpesong macam dengan bangsa-bangsa yang agama-agama yang sebelum. Sama ada agama Samawi ataupun agama ciptaan yang ada hari ini. Mereka terpesong jauh sehingga sesat dan sehingga kafir. Jadi kita na'udzubillah, berlindunglah kita daripada itu. Dan kita
berpandulah dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan apa yang dibahaskan, yang ditafsirkan dan diceritakan oleh ulama. InsyaAllah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rasa itu saja kita dapat kongsi pada malam ni. Mohon maaf banyak-banyak. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang terbaik daripada Maha sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.